Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya PL Faris dari Lahaza Education. Okay, bersama saya selalunya saya live kalau mengajar seorang-seorang. Tapi hari ni kita nak sembang petang sebenarnya, macam yang korang nampak dekat live tu. Kata dekat atas sembang petang. Saya tanya makan apa, so viewer yang sedang menonton tu bolehlah jawab punya apa kata petang ni. Okay, sambil-sambil kita bersembang. So hari ni saya tak bersorang-sorang, cakap seorang tidak. Saya akan jemput Unit Maths sebenarnya, wakil Unit Maths iaitu Coach Asni. Alright. Okay, so Coach Asni hari ni boleh perkenalkan dulu sikit Coach Asni ni siapa sebenarnya? Asal apa kena-kena dengan Unit Maths? Okay, so basically nama saya Asni Muzammil Abdul Rahman. So pelajar lebih mesra kenali saya sebagai Sir Asni dekat Lahaza Education. And saya dah mengajar matematik di Lahaza Education selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun dah. Alright. Okay, so apa nama, bila kita hari ni petang ni, setiap petang macam sebelum ni kita ada bawa satu subjek kita bincangkan. Hari ni kita nak cerita pasal Maths lah. Alright. Okay, subjek keberadaan saya. Okay, so apa nama, subjek Maths ni, kita tahu Lahaza Education dia ada program mentoring kan. Okay, kita tahu dia ada program mentoring. So boleh saya ni kupas sikit apa yang Coach Asni buat untuk Unit Maths dalam program mentoring ni? Apa kelebihan dan apa uniknya dalam mentoring untuk Maths ni? So basically macam kita tahu matematik ni bagi setengah student lah, tak semua lah. Setengah student akan rasa matematik ni bosan. Okay, bosan dia punca dia satu je. Diorang tak minat. Oh, diorang tak minat. Diorang tak minat. Tengok nombor tak minat. Kenapa diorang tak minat? Sebab diorang tak faham bahasa matematik. Ataupun mungkin mereka tak minat atau terjebak dengan main nombor ekor. Nombor ekor pula. Sebab tu dia kata daripada awal aku kena pandang nombor-nombor ni. Tak, itu cerita lain. Oh, ya. Yang ni pelajar ni sendiri. Kalau mereka tak boleh buat, biasanya mereka tak minat. Tak minat ni berpunca daripada tak faham bahasa matematik. Tak faham bahasa dia? Bukan bahasa Melayu je ada bahasa. Okay. Matematik pun ada bahasa. Itu sebab matematik ada ayat matematik. Ayat matematik. Kalau mereka faham technical part macam mana nak selesaikan satu persatu, bit by bit, diorang ada cara mudah untuk selesaikan, diorang akan boleh minat. Itu apa yang diterapkan di Lahaza, itulah kaedahnya. Pertama sekali apa yang Unit Matematik buat adalah kita tarik minat. Tarik minat tu ada banyak cara Sebaris. Setuju? Tarik minat ada banyak cara. Antara cara yang Unit Matematik gunakan adalah kita simplifykan banyak benda dekat dalam silibus. Contoh topik pertama, cerita pasal benda ni. So apa benda yang diceritakan dalam satu topik tu, walaupun panjang kita kecil kan, apa sebenarnya yang diceritakan. Itu apa yang kita buat mula-mula. Okay, faham? Okay, itu sedikit mengenai mentoring. Yes. Mentorong pula dah. Nampak? Sebab biasa ada air-air depan ni. Dia hari ni strong net rise kan. So esok hari kita puasa lah sekejap. Okay, so apa nama, itu sedikit mengenai mentoring lah. Yes. Okay, so kaedah approach Coach Asni dalam mentoring ni adakah sama? Sebab kita tahu Lahaza ada bengkel, ada mentoring. Adakah kaedah approach dia sama ataupun macam mana? Ada perbezaan. Ada perbezaan. Of course ada perbezaan sebab kita tahu mentoring student kita premium, eksklusif. Okay. So mentoring student kita dia akan dapat lebih masa dengan kita. Of course pertanyaan soalan tu lebih deep, and then saya akan buat double check tu, kita panggil apa tu? Reconfirm balik apa yang Reconfirm balik. Reconfirm apa yang faham tu. Tapi lebih deep lah reconfirmnya sebab kalau kata situasi bengkel ni ramai Sebaris. 15 orang, 20 orang. Jadi reconfirm tu pada yang menonjol kadang-kadang. Ada yang tak menonjol, kita sedar, kita akan tanya. So itu situasi bengkel ya. Itu situasi kelas yang ramai. Itu situasi kelas yang ada 40 orang, 30 orang. Tapi metode student kita paling ramai pun 6 orang. Betul. Paling ramai 6 orang, biasanya 3 orang satu kumpulan. Jadi mudah untuk kita bertanya balik, dikonfirm balik dengan mereka satu persatu, mereka faham ke tidak. Lepas tu banyak benda kita boleh kongsi dengan mereka. Tips-tips pun kita banyak boleh share. Sebab slide mereka khas untuk kelas mereka. Kita dah tahu tahap pencapaian kelas mereka macam mana. Slide tu dibuat khas untuk kelas tu. Jadi mudahlah. Macam bengkel kan bercampur-campur kadang-kadang. Jadi di confirmation tu agak susah sikit. Tapi dekat bengkel apa yang Unit Matematik fokuskan, majoritinya memang teknik 4. Kita jarang buat teori 4 dekat bengkel. Bengkel memang teknik 4 khas untuk ni cara nak dapat markah. Ni cara nak dapat markah, ni cara nak dapat markah. Tu kaedah dekat bengkel lah. Mentoring lebih deep kita jaga. Okay, so apa nama, kalau katalah pelajar tu ada masalah yang jenis tak boleh nak ramai-ramai dan sebagainya, lebih prefer mentoring lah. Kenapa? Bagi saya sendiri, kenapa ada yang boleh ramai-ramai belajar math, ada yang kena sikit-sikit belajar math. So benda-benda macam ini memang normal ke ataupun sebenarnya alasan? Biasalah tu, bagi saya benda tu
Setiap orang berbeza kan. Betul. Macam ada orang sambil belajar dia dengar lagu. Ada orang dengar lagu ni sesak. That's why dalam kelas saya biasanya saya akan tanya pelajar. Korang okey tak nak buka lagu? Kalau diorang okey sir, dan saya akan buka lagu slow. Contoh sebab kita takut ada pelajar mungkin okey, ada pelajar mungkin tak okey. Cara belajar tu berbeza. Jadi ada pelajar memang dia perlukan fokus. Maksudnya dia perlu bertanya lebih dengan kita. Dalam bengkel situasi ramai, kadang-kadang dia nak bertanya tapi tenggelam komen. Kadang-kadang dia nak tanya tu dia rasa segan. Tapi jangan risau, dalam bengkel matematik, bengkel saya biasanya saya tak pernah sebut siapa nama yang salah, siapa nama yang tak betul. Kita jarang, kita tak buat benda macam tu. Okey, so itu sedikit mengenai mentoring dan bengkel sebagai itu. Tahu mungkin ada yang sedang menonton ni follow Hazul sendiri yang memang dah mengikuti ataupun ada anak dia sendiri yang memang dah sertai program-program dari Hazul. Okey, kita nak cerita pasal masalah pula. Mungkin masalah untuk subjek matematik ni. 3 lah kalau saya sendiri nampak paling besar secara general. UPSR, PT3, SPM secara general je. Masalah 3 paling besar untuk pelajar-pelajar untuk maths ni. 3 ambil topik pun tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Bagi contoh. Okay. Kalau ambil 3 contoh tu, dalam tu UPSR, PT3, SPM. Boleh. Itu satu contoh. Yang pertama, masalah pertama sifir. Sifir. Ini sampai form 4 pun jadi masalah walaupun kita guna kalkulator. Ada masa soalan simple tu kita boleh fikir logik kan. Sebab sifir tu kita dah bawa pada sekolah rendah. Bila sifir tu tak tahu dengan baik, sekolah menengah pun kerja problem juga walaupun boleh guna kalkulator. So dia nak tekan kalkulator lagi lambatkan proses. Sekolah rendah lagi lah. Sekolah rendah memang basically kena apa sifir. Sebab diorang melibatkan 3 atau 4 angka sifir. 3 angka maksimum sifir. Jadi kalau tak hafal sifir kecil, macam mana diorang buat sifir besar betul? Walaupun sifir besar tu kita dah ajarkan step by step main kolom-kolom semua tu. And then masalah yang kedua bagi saya, masalah dari segi main dengan variable pun boleh ubah. Maksudnya pelajar masih ada masalah nak main pindah-pindah. Di isu dia sebagai matematik ni tak banyak. Betul kan main pindah-pindah tu confirm boleh straight A sampai ujung. Yang main pindah-pindah tu yang jadi isu bagi pelajar sebenarnya. Kalau main pindah-pindah tu pelajar okey dan tak ada masalah dekat sekolah algebra. Last kali dan kadang-kadang yang pindah terus tu yang kosong. Dia pindah terus dari situ memang kosong lah. Ada pindah terus. Mana dah tahu. Mana dah tahu tak boleh pindah terus maksudnya memang kena mahir untuk part tu. Itu biasa ada PT3. Itu untuk sekolah menengah lah. Sekolah menengah dengan rendah. Sekolah form 1 form 5 lah. Form 5. Last kali general lah saya ambil kurang latihan. Kurang latihan. Matematik kurang latihan saya tak boleh buat apa lah. Secara jujurnya dalam kelas student sangat aktif. Termasuklah kelas mentoring saya sendiri. Ini bukan dekat bengkel je, mentoring sekali. Boleh faham betul tadi, faham okey ngam penyudah ni minggu depan bila masuk balik topik yang sama, kita dah tinggalkan tugas saya, dah tak buat kan. Bila masuk minggu depan, ingat tak topik sebelum ni? Lupa betul. Benda tu mereka dah faham betul dalam dalam kelas, dah boleh buat pula tu soalan 5-6 soalan dah boleh buat. Tapi bila tanya semula je 5-6 soalan tak cukup lah macam lepas minggu kot. Biasanya. Kadang-kadang dia tak lepas minggu je. Lepas cakap okey itu saja daripada saya, lupa. Habis. Okey, so apa nama latihan lah. Latihan sangat penting. Macam kita waktu sekolah-sekolah dulu pun memang yang sedang menonton ni mungkin pernah juga. Cikgu pun daripada dulu lah kata latihan, buat latihan, kena buat latihan. Mungkin setengah pelajar dia tak nampak efeknya. Betul. Okey, kepada pelajar-pelajar yang laju lah. Tapi kepada pelajar yang tahu sendiri keupayaan mereka, sama ada mereka di fast learner untuk math atau tidak, mereka ikut kaedah tu, so memang dia akan efek lah. Mungkin yang paling teruk ketinggalan lah. Okay, sebab dalam kelas mereka faham, tapi bila next topik dia, sebab kita dah tahu dia faham, kita bawa next topik dia tak ingat yang lama, rugilah. Itu jadi isu. Faham? Sebab kalau ikutkan, memang kita kata konvensional sangat lah kaedah ni, latihan ni semua daripada dulu sampai sekarang buat latihan, tapi itu memang hakikat dia. Tak ada benda yang kita boleh buat tanpa latihan kan. Naik basikal pun kena berlatih juga. Betul. So latihan tu sangat penting. Lagi banyak latihan lagi pro lah kita kat satu benda tu. Macam tu lah penting. Setuju. Antara topik lah, satu topik yang paling menengah, sekolah menengah form 5 kena kuasai lah apa antaranya? Algebra saya katakan tadi. Algebra. Pindah-pindah tu. Memang unit matematik Al-Azhar memang tekankan benda tu yang paling utama. Sebab apa tahu Safaris? Sepanjang 4 tahun saya buat dekat Al-Azhar ni, yang saya nampak bila kita terapkan algebra dulu, tengok pelajar KSSM yang baru kita sekarang tingkatan 5 ni. Semua Excel matematik. Saya boleh kata Excel dahsyat jugalah, bukan Excel biasa. Maksudnya masuk dia topik persamaan kuadratik, topik 1 tingkatan 4. Tu boleh jawab dengan senang. Sebab waktu tingkatan 1, 2, 3 kerja saya dia itu je. Kapal algebra sama lain tu, kapal algebra sama lain. Sebab ceritalah topik pasal
masa dan waktu. So masa dan waktu pula dah. Graf tu apa tu? Jarak masa tu. Graf jarak masa. Bukan. Gerak senyum. Yang bukan? dari dulu. Ada. Topik tu dekat tingkatan 2 pencutan semua dah belajar tu still perlu algebra. So semua topik dalam matematik ni majoritinya berpaksikan kepada algebra. Perlu algebra ni insya-Allah senang. Sampailah tingkatan 4, tingkatan 5 ni. Sekarang dia nak buat soalan set senang untuk dia nampak gambaran kaitan. So tanya saya matematik ni simple je bukan algebra. Okey, faham. Kategori dia lah. Okey. Untuk menggapai algebra tu sendiri, ada tak benda topik lain yang mereka kena faham pula sebelum kuasai algebra tu sendiri? Ada juga. Ini kat sekolah rendah. Dia memang berkait. Itu flow-nya. Okey. Dekat sekolah rendah ni yang paling kena pro sebelum masuk sekolah menengah. Kalau tidak sekolah menengah confirm jam. Ini topik pecahan puluhan peratus. Dengan pertukaran unik 4 lah, 4 topik ni. Pertukaran unik tu sangat penting. Kenapa siapa yang masuk form 4, form 5 ambil pula fizik, tak kerti tukar unit memang jam. Fizik lagi banyak pertukaran unit, kilometer nak pergi meter, meter nak pergi kilometer balik, meter pergi second, macam-macam benda dekat situ. So bagi saya yang basic, flow basic, sekolah rendah pastikan mahirkan pecahan puluhan peratus. Pecahan puluhan peratus. Peratus tu paling penting, pecahan tu paling penting. Masuk sekolah menengah, ungkapan algebra tu akan digabung dengan pecahan puluhan peratus. So kalau tak master pecahan, diorang takkan boleh buat algebra. Gambaran ni dekat situ. Algebra adalah yang XY kan? XY ada per bawah. 3x tambah 5J. y per dengan 4x tambah y. Kita nak buat macam mana kalau pecahan tak power? Itu maksud dia kat situ. Faham. Okay, so itu adalah mengenai isu sedikit lah mengenai belajar kat sini antara yang big issue lah. Sebenarnya banyak lagi isu untuk maths ni. Cuma kita panggil majoriti lah. Majoriti belajar yang itu. Okay. Ubat dia ada tapi makan masa. Okay, faham. Kalau kata tak nak ada ubat yang makan masa, kita boleh pergi ke Hogwarts. Search and flick. Hogwarts dia sekejap. For sure success. Okay. So apa nama kita tahu kita benda tu perlukan proses. Okay. Sebab tu kita banyak di Raja Education macam Unit Maths saya perasan memang dah banyak educate parents kita, bagi tahu dia sekolah rendah ni puan, ada sekolah rendah ni, mana yang sekolah menengah start sekarang untuk SPM, mana SPM mula sebelum SPM. Okay, semua tu sebab proses. Sebab kita tahu latihan satu hari tu untuk kuasai satu hari tu je. Untuk konsisten tu itulah jadi isunya. Dia culture lah, kita kata culture. So bila dapat culture tu kita nak buang bukan senang. Culture ni maksud saya dia lemah math sebab apa? Mesti ada sebab. Mungkin kawan-kawan dia pun tak minat matematik sekali dengan dia. So culture tu nak dipecahkan tu. Itu yang makan masa sebenarnya. Benda senang tapi nak pecahkan dia punya jati diri dia itu yang susah. Dia pegang kuat-kuat nak dalam diri kan, tak minat matematik. Senior kata susah, kawan kata susah. Dia pegang benda tu kuat-kuat. Yang itu yang kita nak pecahkan agak susah. Itu makan masa. Tapi ada student yang cepat yang masuk pada saya. Kenapa ada cepat, ada yang lambat? Yang cepat tu jenis fleksibel. Dia boleh jenis yang inilah betul. Dia follow je apa saya cakap, apa kita tunjuk, tak ada masalah. Tapi ada student masih query lagi. Betul ke ni, aku susah ni, macam tu lah. Okey, so apa nama untuk isu tadi tu kita kena cari rakan-rakan ataupun sebenarnya circle ataupun sebenarnya mereka yang tak minat math ni sebenarnya bagi saya lah. Macam saya ada pernah alami, kan dulu saya memang minat math. Okey. Lepas tu dulu saya tak berapa suka sangat math ni, macam tak dia macam mana dia tak bagi cabaran kepada otak saya. Sebab apa? Sebab saya selalu macam dia tak bagi cabaran, saya tinggal aja. Saya macam ini tak layak untuk ujian. Ujian dia kan tak boleh. Saya macam tinggal tak layak. So bagi saya lah untuk tarik minat pelajar yang tak suka math, dia suka math, bagi dia buat satu soalan yang betul. Daripada awal sampai habis dia dapat buat sendiri, kepuasan dia datang lepas tu. Math ni bagi saya lepas buat tu betul, puas dia lain. Dia akan ketagih. Bak sini soalan next. Bak sini soalan next. Itu yang kita terapkan kat student kita sebenarnya. Itu yang kita nak cuba dapatkan. Itu yang kita nak tarik daripada student. Yes, kepuasan tu. Saya tahu yang sedang menonton, yang sedang minum tu. Okay, pernah kan kita tahu tak subjek tu susah, lepas dia ajar bila kita buat sini and then jawapan tu betul, kita punya tarik nafas ke tu macam kita dah kuasai. Silapnya ialah besok tak buat dah. Itulah dia. Besok tak buat dah. Okay, so lepas minggu ada ajar ke sir? Itu yang masalahnya. Tapi itulah antara sebab kan sebenarnya kenapa ada pelajar dekat Lahazul ni yang stay daripada sekolah rendah sampai nak habis PM dah sekarang ada lagi. Sebab benda-benda macam tu. Maksudnya kita menunjukkan mereka cara yang mudah. Setuju. Apa yang unit matematik buat, kita tunjuk cara ni senang. Cuba buat sendiri.
dia boleh buat. Dia boleh buat, dia minat. Bila dia minat tu, dia tarik lagi. Ya betul. Itu really proses. And then parents yang daripada sekolah dengan sampai ke lah nak ambil sekolah dengan kita, dia orang faham mengenai proses. Yes, proses. Dia orang faham. Kita tahu anak kita macam itu. Okey, and then kita usahakan and then kepada pakar ataupun specialist yang lebih tahu untuk mengenai subjek, contoh subjek math ni ada masalah, hantar kepada mereka dan mereka faham prosesnya gini. InsyaAllah ada progress sebenarnya kalau kata betul-betul follow apa yang kami mahu. Ibu bapa pelajar yang macam tu pun kita patut puji kan, sebab sabarnya diorang tunggu sampai dapat hasilnya sekarang. Ya, betul. Ada setengah parents, tak semua lah, bukan majoriti, minoriti sahaja parents. Dia berharap sebulan 2 ada result yang baik. Betul. Benda tu agak itu boleh depends on student. Yes. kalau Kami boleh student- bagi 2 bulan Yes. ni. 2 bulan ni kami ada planning. Boleh. Kita ada lah result student kita 2 bulan A, pelajar tingkatan 5. Apa Yeah. ni, SPM, KBSM, Nisa. dia datang dekat sini betul-betul 2 bulan sebelum SPM yang baru ni. KBSM punya SPM. 2 bulan saja. Waktu dia datang result dia 68 matematik. Lepas dia datang turun naik 82. So 2 bulan tu tak mustahil. Kenapa dia boleh berjaya dalam masa 2 bulan? Sebab dia ada SNSPM. Bila dia ada SNSPM, dia dah set lah kepala dia. Pada SNSPM dia belajar betul-betul lah. Dia belajar betul-betul. So bila belajar betul-betul 2 bulan dia dah dapat. So kalau belajar lagi pun benda yang sama sebenarnya sebaris. Merugikan masa sebenarnya kalau dia orang tak betul-betul buat. Sebab katakan kalau kata belajar betul-betul yang secara 2 bulan tu, kalau dia buat awal tahun, tengah tahun, balance yang lagi 8 bulan, 9 bulan tu, 7 bulan kita boleh buat apa? Kita boleh buat mahir dengan soalan exam. Sebab asas dah ada, tinggal nak apply saja. Betul? Okey. Macam kita tahu lah, setiap untuk Lahaza Education unit maths nak tanya. Sebelum tu ada komen ke? Komen Sebelum kita tengok ruangan komen. Bagi ruang kok ada yang sedang main, sebab kami nampak kamera je guys. Okey. Kita ada Okey, tak apa. Okey, so kepada waalaikumsalam kepada mereka yang memberi salam. Yes. Okey. So, question Asni lah. Yes, saya. Di hujung bulan ni, dah bulan 3 kita tahu bulan 4 sekolah akan bermula. Actually dah ada yang pergi sekolah lah sekarang ni. Betul. Okey, tapi cumanya sekolah menengah form 1 atau form 5 dan sebab darjah 4 jadi darjah 6, mereka akan ke sekolah bulan April. Okey. So, bila kata sekolah dah buka, ujian pertengahan tahun pun berkemungkinan akan dijalankan. Okey, besar kemungkinan. Majoritinya pun memang bawa bulan 4. Betul, majoritinya akan bawa bulan 4. So bayangkan mereka baru bersekolah tahun ni untuk bulan 4 tu. Mereka macam jumpa masih lagi sesi perkenalan, cikgu tak kenal, masuk kelas, okey kita nak lantik, ketua kelas tak lantik lagi. Okey, pengerusi kelab itu tak buat lagi. Pengerusi ni, so dia akan busy dengan aktiviti yang cikgu akan rushing. Okey, dari segi syllabus pun cikgu rushing. Macam kita tengok kalau ada setengah pelajar tengok cikgu tu rushing disebabkan yalah dengan SPM Pro Max ni, dengan harganya, dengan nak kejar syllabus ni, diorang pressure dengan banyak modul dan sebagainya. Betul. Untuk persiapan ujian pertengahan tahun ni, unit maths ataupun Lahaza Education sendiri, saya dengar cerita akan adakan camp. Ya, betul. Okey, so camp tu yang macam mana? Di tengah COVID ni, adakah kita akan berkemah ataupun bermain umbu api dan sebagainya? Macam mana? Camp, boleh terangkan sikit camp apa tu? Boleh, insyaAllah. Basically camp yang ada bulan 3, basically Lahazul setiap tahun lah kita cerita bagi orang baru kenal dengan Lahazul. Setiap tahun Lahazul mesti buat 2 camp. Dua camp wajib. Yes. Bulan 3, bulan 8 biasanya berlaku. PIKN? Bukan. Oh. PIKN bukan. Bulan 3 kita memang tiap-tiap tahun ada camp Magnet A. Camp Magnet A ni fokus dia untuk bantu pelajar tingkatkan grade, tingkatkan prestasi mereka dalam peperiksaan pertengahan tahun. Okey. Yang bulan 8 tu nak skor tu untuk peperiksaan tahun. Sekarang ni fokusnya pada Camp Magnet A yang bulan 3 ni. So bulan 3 ni memang Lahaza Education ada build up satu camp. Kita dah rancang dengan LAPI beberapa bulan lepas untuk kita runkan Camp Magnet ini pada bulan 3 ni, which is 27 hari bulan 3 sampai 2 hari bulan April. Hujung bulan ni hujung bulan 3 ni, hujung bulan Mac. Waktu itu saya tahu masih ada lagi pelajar asrama yang belum balik dan sebagainya. Ini peluang. Ya, betul. Sebab apa, dalam Camp Magnet A ni, apa yang unit matematik buat, memang kita letak basic. Memang banyak kata bengkel sekolah menengah ada 10. Sekolah rendah ada 10 macam tu. Katakanlah 10 bengkel tu, 6 kita buat asas. 4 lagi teknik menjawab dan penyelesaian kebat. So maksudnya dah ada portion dekat situ. So kalau boleh join semua bengkel matematik lagi baguslah. Supaya dalam tu dah lengkap kan, kita set kan. Senang.
6 topik basic tu pula memang basic yang paling penting untuk sekolah menengah. Sekolah rendah pun macam tu. 6 topik tu 6 topik basic. Contoh. So K-Magnet ni lebih kepada tools lah. Dia akan dapat tools untuk pertengahan tahun ni. Bayangkanlah Sabaris. 7 hari ni mereka akan di-drill 20 bengkel untuk satu level kalau mereka ambil full package. 20 bengkel. 20 bengkel untuk full package satu level. Maksudnya kalau sekolah menengah, tingkatan 1 ada 20 bengkel untuk tingkatan 1. Kalau dia ambil 4 subjek lah. So bayangkan 7 hari ni 20 bengkel yang mana setiap bengkel kita buat 3 jam. Termasuk sesi ujian Sabaris. Bagi saya kan, ibu bapa kena ambil peluang kat bahagian ini sebab sesi ujian ni pun Sabaris membantu sebenarnya. Sebab ibu bapa sendiri dapat tahu dekat mana prestasi anak kita. Setuju. Setiap habis slot je kita akan buat ujian. Habis slot kita buat ujian. Bayangkan 20 slot satu level tu ada 20 ujian pelajar punya melukis selepas sahaja slot. Kita nak tengok dia betul-betul faham tak, dia betul-betul kuasai tak, supaya ibu bapa pun tenang, dia tahu dia invest duit dia untuk anak dia kat tempat yang betul. Macam tu. Okay. So ujian ni macam mana? Biasanya pertengahan tahun ni adakah ujian tu dah berformat peperiksaan ataupun masih lagi baca ujian awal tahun yang jenis soalan topikal tapi diujiankan? Okey. Untuk ujian pertengahan tahun kita tak akan buat dekat dalam sesi lah. Dalam slot tu kita akan buat ujian penguasaan sahaja. Untuk ujian akhir tahun, untuk ujian pertengahan tahun kita boleh sediakan set untuk berikan kepada pelajar secara percuma. So actually sebenarnya kalau katalah ujian pertengahan tahun, mungkin orang tak tanya kan ujian pertengahan tahun dekat sekolah nanti. Selalunya ujian pertengahan tahun cikgu-cikgu ataupun ialah sekolah-sekolah sediakan soalan yang berformatkan ujian ataupun masih lagi topikal. Ini depends on sekolah lah. Ada sekolah memang dia dah follow betul formatting exam. Tapi kalau nak cerita formatting exam boleh. Ada sekolah dah follow. Maksudnya ada sekolah still lagi buat yang alah ada satu topikal punya, topik 1, topik 2 je ambil. Tak ikut format sangat pun macam tu. Okey, faham. So, sebab macam untuk bahasa Melayu set saya macam untuk awal tahun cikgu akan tanya topik-topikal dia. Dia tak ada full format. Kalau macam tu form 5 dia tak akan dapat. Biasanya macam tu. Tapi bila pertengahan tahun ni ada setengah sekolah ataupun kebanyakan sekolah dia dah start follow format ujian ni. Kalau dah tahun 6 BPSR lah. Kalau kata PT3 lah. Kalau kata SPS, SPM lah. Okay, so kat sini pelajar kalau katalah dia bangga, mungkin ada sekolah, ada setengah yang dah ujian bulan 1 and then dia dapat cemerlang dan sebagainya. Perlu ingat bahawanya ujian bulan 1 tu selalunya cikgu tak akan bagi full format. Betul. Okay, sebab ialah syllabus pun tak habis cover. Okay, so untuk pertengahan tahun ni mungkin separuh topik tu dia dah cover. Syllabus tu dia dah hampir dah nak separuh mungkin. So dia mungkin akan keluarkan dalam format peperiksaan. So dekat sini takut dalam match hilang markah ke apa kalau tak kuasai. That's why penting untuk pergi bengkel tengok macam mana technical part yang mengira satu persatu. Bukan teori segala lah. Okay. So berapa lama K-Magnet ni diadakan? Dengan hari 7 hari. 7 hari bermula 27 hari bulan Mac, hari Sabtu tak salah saya, sampai 2 hari bulan 4 April. Sebab apa istimewa dia? 3 hari bulan April tu pula kita buat satu majlis besar-besaran untuk parents yang hantar anak ke K-Magnet A ni masuk dalam kita punya satu sesi Zoom bersama ibu bapa. Tujuan dia kita nak berikan CJ dalam tu, kita nak bagi tahu pelajar mana yang menang hadiah misteri daripada kita. Sebab setiap slot tu kita akan ambil 3 yang terbaik dalam kelas, participation dan sebagainya. Yang mana tenaga pengajar akan nilai, and then kita akan tengok, kita akan berikan hadiah misteri untuk diorang lah. At least diorang ada rasa seronok sikit untuk lebih berjaya insyaAllah. Okey, faham. Okey, macam sebelum ni kita tahu K-Magnet ni bukan kita buat tahun ni kan. Betul. Kita dah buat dalam 3-4 tahun dah. Okey, untuk K-Magnet ni. Okey. K-Magnet ni sebenarnya kita adakan 3 hari betul. Okey, so sebelum ni kita 4 hari 3 malam. Ya betul. 4 hari 3 malam menginap. So kalau katalah online ni tak datang tidur sini kan. Sebelum ni tidur berkampung macam ni, mandi sekali, tidur sekali. Mandi sekali kita maksudnya mereka lah. Bukan kami lah. So 7 hari ni macam mana? Adakah masih lagi ada mandi sekali, go senda dan sebagainya, tidur sekali? Okey, macam sebab cakap sebelum ni, tadi sebelum ni K-Magnet A format dia begitu. Nama pun camp, mereka menginap bersama kami di sini. Kita pantau lah. Mereka menginap sesama mereka. So kita buat sesi ni sesi online. Okey. Tapi saya tahu mesti akan ada orang tanya tak bosan ke? Online kot 20 bengkel satu level, serius 7 hari.
Siapa yang dah kenal dengan Lahazun mungkin tahu Lahazun. Siapa yang belum kenal kena tahu. Sebab bukan setakat bengkel yang kita buat. Dalam tu nanti akan ada sesi brainstorming, akan ada sesi aktiviti bersama pelajar secara online yang interaktif. Tenaga pengajar Lahazun biasanya mereka adalah professional learning facilitator yang bertauliah. Jadi mereka ada idea sendiri untuk buat kelas tu lebih menarik. Mereka tahu how to facilitate the class dengan cara yang baik. Pendekatan modul pun berlainan. Yes, macam bengkel biasa. Bukan tak sama. Kita memang adjust untuk camp, sesi untuk camp nenek. Sesi untuk drilling dia punya pertengahan. Ya betul. Setuju. Untuk kan. Okay. Antara games nak tahu saya games dulu kita pernah buat Faris. Pasang monopoli. Kali ini pun saya masih ada idea untuk includekan monopoli dalam sesi online ni. Semuanya berbeza Semuanya kaedah ni berbeza daripada yang dulu. Dulu kita pernah buat Faris tahu sebab Faris ada time tu. Kita pernah buat monopoli game untuk ramai-ramai dalam kelas. Kali ni saya akan gunakan konsep monopoli juga, tapi saya includekan dalam game secara online. So pelajar akan tengok aja. Tapi of course lah aplikasi Zoom pun boleh diorang boleh apa? Diorang boleh touch punya screen kan. So nanti akan ada interaction dekat antara kita dengan pelajar insya-Allah. Faham? Okey. So dengan adanya program Camp Magnet ni, mereka punya sesi pembelajaran memang nampak pack 20 bengkel dan sebagainya. Itu pun satu subjek. Kan? So kalau katalah dia ambil 20 tu untuk 4 subjek. Okey, minta maaf. 20 tu untuk 4 subjek. So 20 bengkel jangan rasakan anak mereka akan tepu dan sebagainya. Pengisiannya berlainan. Mereka mesti dah surprise. Yes, betul. Pengisiannya sebab memang kami dah spesifik ataupun kita dah customize untuk Camp Magnet ni. Camp Magnet ni kalau pergi ke bengkel lain tak ada. Tak ada macam Camp Magnet ni. Bengkel is bengkel lah. Kalau dulu sebaris Camp Magnet ingat tak kita buat sampai tak eksperimen bakar comel. Yes. Dia nak berbeza daripada bengkel biasa. Bengkel biasa kita tak adalah buat sampai tahap macam tu. Kita pernah buat hologram. So nak menarik minat pelajar dalam camp tu sendiri. Sama lah Camp Magnet ni. Mesti ada sesuatu beza yang lazim dekat bawah. Nantikan saja insya-Allah. So actually coach sendiri yalah kita petang-petang ni kuih biskut pun tak ada. Itu lah tu kering kan tekak. Okey, untuk Camp Magnet ni lagi. Siapa yang coach sendiri rasa yang layak, pelajar yang ciri-ciri macam mana yang patutlah, macam contoh pelajar yang tak kuasai asas ke macam itu, boleh tak bagi apakah ciri-ciri pelajar? Mungkin beberapa sedang nonton ni boleh tengok, boleh nilai anak dia. Okey, coach sendiri kata yang kena join Camp Magnet gini-gini, tengok anak dia. Okey, so macam mana? Apakah ciri-ciri pelajar patut sertai Camp Magnet ni lah sebenarnya? Okey, yang pertama sekali pelajar yang grade dia E, grade dia D, grade dia C boleh datang. Itu confirm boleh datang sebab kita memang banyakkan asas. Okey. Memang tujuan kita untuk bantu pelajar yang masih susah nak conquer matematik ni macam mana, nak kuasai matematik macam mana, itu fokus kita. Okey. Yang kedua, pelajar yang dah skor sendiri pun boleh datang. Perlu datang. Kenapa? Percayalah cakap setiap kali kelas, walaupun kamu dah tahu benda tu, pasti ada sesuatu perbezaan yang kamu dapat pada kelas tu. Contohnya, tips ni dulu tak pernah dapat ni first time tips ni dapat. Tips tu lah yang kamu akan bawa. Sebab pelajar yang dah tahu basic pun mesti akan ada terlepas something. Kadang-kadang pelajar yang dah power basic ni, dia dapat pula something yang baru daripada basic yang kita tengah mengajar ni. Ada tahu ni pelajar, ini contoh betul yang saya cerita ni. Dia dapat lagi faham, lagi faham benda ni. Itu antara benda-benda yang boleh berlaku. So bagi saya pelajar, sesiapa yang rasa masih perlu kamu, mereka tak tahu. Mereka tak tahu nak mula dekat mana, nak selesaikan apa dulu, nak buat apa dulu, itu masalah dia. So Camp Magnet ni memang kita fokus untuk bantu pelajar-pelajar macam ni, ciri-ciri. Alright. So itulah maknanya ciri-ciri pelajar yang kalau katalah anda dalam golongan tu, sama ada dia tak kira sama ada kamu lemah ataupun kamu dah kuasai. Sebenarnya nak dapat A tu senang. Betul. Nak maintain A tu. So kepada mereka yang memang dah A, nak maintain sampailah ke exam di akhir tahun, mereka kena konsisten dalam apa yang mereka buat. Okey, antara caranya join Camp Magnet. And then sebab ada ujian, and then dia tahu terus. Mereka tahu terus tahap penguasaan mereka untuk topik bengkel kali tu. Okey, so amatlah kita kata amatlah menunjukkan hasil ataupun kita tahu prestasi kita sendiri. Okey, ada analisis kat situ. Tak adalah macam tu je kosong. Yes, bukan faham-faham saja, kita nilai juga. Baik, so sebenarnya kita dah di ujung sembang petang-petang ni. Okey, so kuih pun dah habis dah. Air tak sampai. Itulah tu. Air pun agak kita buka puasa lagi kepada mereka yang sedang berpuasa mungkin. Okey. So, Coach Asni ada apa nak tambah mengenai Camp Magnet untuk subjek Maths ni sebelum kita akhiri sembang kita berpetang ni?
Okay, apa yang saya nak cakap last kali untuk sesi hari ini bersama dengan saya ini, terima kasih sebab jemput. Jangan lepaskan peluang sebab kita jarang buat camp yang memfokuskan nak build up step by step pelajar punya stage ni. 7 hari punya effort. Yes, bengkel berkala kita tiap-tiap minggu, tapi itu by topic. Ini modul khas kita spesifikkan. Okay, ini jalan dia dulu. Lepas selesai ni, yang ini pula jalan dia. Begini, jarang kita buat begini. Kalau nak tunggu bulan 8 nanti. So better sekarang ni mahinkan dulu supaya nanti dah senang ke hadapan. Itu nasihat saya kepada semua pelajar di sana. Alright. So, itu saja perkongsian kita berdua agaknya untuk petang ni. Nantikan lagi perkongsian untuk subjek lain pula mengenai Camp Magnet ni. Apa-apa pertanyaan pasal Camp Magnet ni, mungkin ada yang tanya macam mana nak join, macam mana nak sertai, nak contact siapa. Dekat dalam ruangan chat tu akan ada admin yang akan pinkan siapa yang kamu akan kontak, ada beberapa akan kontak, nombornya apa dan sebagainya. Ataupun kalau masih tidak dapat menghubungi, terus je PM untuk Facebook kami, Al-Azhar Education. Alright, so sebenarnya kita bersiaran langsung Facebook, Instagram dan YouTube. Setiap kali kami akan live, kita akan serentak 3 ni. So kepada mereka yang di IG dah belum subscribe, dah belum, untuk kat Facebook dah follow ke belum, kena follow lah kan, dapatkan info terkini tu. Betul. So apa-apa hal live ataupun perkongsian kami, kamu akan dimaklumkan. Right, itu sahaja daripada saya, Per Faris, untuk berkongsi dengan Unit Max, wakil Unit Max. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.